Tujuan Allah jadikan faraj ataupun kemaluan kita ni yang perlu kita jaga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, faraj dengan maksud, kalau kita faham orang perempuan lah, yang dia fahamkan juga dalam perbincangan ini termasuk juga kemaluan orang lelaki-lelaki. Nah, apa tujuan Allah jadikan kemaluan kita tu? Dan subhanallah, salah satunya ialah dikurniakan anak dengan melalui jima. Maka bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Kerana firman Allah Ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, al-ayah. Artinya bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Dan firmannya lagi, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, al-ayah. Artinya dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Bermula mensyukurkan ini anggota memelihara daripada yang diharamkan. Baik, Allah jadikan anak-anak kita ni tuan-tuan, Allah jadikan faraj itu untuk kita melahirkan, sallallahu alaihi wasallam, sebagai jalan untuk kita melahirkan anak-anak yang dia merupakan salah satu daripada perhiasan dunia. Allah sebut zuyyina linnasi Allah sebut al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Al-mal, harta benda, wal banun, anak pinak, itu merupakan perhiasan dunia. Kita seronok dengan anak-anak kita tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu kita membesar anak-anak tu, kita seronok dengan dia, kita gembira dengan anak-anak. Maka jadikan anak-anak kita tu disebut sebagai, sallallahu alaihi wasallam, qurrata ayun, penyejuk mata, penawar hati. Kita yang duduk jaga dia, kita yang bela dia, dan pastikan anak-anak kita ni sungguh-sungguh jadi perhiasan ataupun penyejuk mata, penawar hati kita. Sebab bila-bila kita takut anak-anak dia makin besar, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, dia jadi ujian dekat kita. Tuan-tuan, baru beberapa hari lepas saya baca satu artikel, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, anak-anak bawah 14 tahun, dia buat kajian dekat Malaysia ni. Anak-anak bawah 14 tahun hampir 40% sudah ada pengalaman seksual. 14 tahun ke bawah. Ini bukan 14 tahun ke atas, 14 tahun ke bawah. Lebih 38% lebih kurang, lebih hampir 40% sudah ada pengalaman seksual. Maksudnya tuan-tuan, kalau dalam 10 orang budak-budak yang bawah 14 tahun ni, 10 orang tuan-tuan, hampir 4 orang dah ada pengalaman seks ni. Tinggal 6 orang aja. Kita takut tuan-tuan daripada kalangan-kalangan kita ni. Risau tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi itulah hakikat dia yang duk adalah ni. Macam mana kita nak jaga anak kita ni jangan dia termasuk dalam statistik tu. Kita jaga. Pedoh lah tuan-tuan. Saya masuk pergi buat program dalam penjara, jumpa budak-budak umur 18 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad duk main serve makanan. Dia kalau banduan yang main serve makanan ni dekat kantin ni, dia panggil banduan tu sama ada dia ada apa, dia diringankan hukuman ataupun dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak keluar dah, nah, ataupun dia short, dia serve apa, dia serve sekejap tempoh. Lepas tu sembang dengan tengok budak muda sangat lagi, tanya dekat dia, duduk ngaji ke, kerja dah ke, student university, umur berapa? 18 tahun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu kes apa ni? Lepas tu ada pegawai penjara tu kata apa? Ni nakai ni, nakai je nak pi duk khalwat. Bila kena tangkap, lepas tu sabit kesalahan. Bila sabit kesalahan, jatuh hukum, bayar denda ataupun penjara, kan? Bayar denda atau penjara. Bila bayar denda, tuan-tuan, Ustaz Syamad, mak ayah tak mau ambil tahu. Marahnya pasal malu muka mak ayah, malu muka keluarga, tanggung sendiri. Yang boyfriend tu jangan harap nak tolong bayar kat dia. Tak nak bayar tuan-tuan. Yang boyfriend tu lepas bayar denda, lepas. Yang dia kena 6 bulan penjara. Duduk penjara tuan 6 bulan. Asram sekolah kena buang, universiti kena buang. Lepas tu pula dah ada title kan, bekas banduan. Ada rekod. Tuan sekalian, habis rosak. Pasal apa? Pasal satu kesilapan yang buat dalam hidup dia. Tuan-tuan, saya jumpa seorang budak perempuan lagi, umur lebih kurang bawah 20 tahun. Comel budak. Habis-habis kuliah tu keluar. Waktu nak keluar tu, Ustaz Simat jumpa, dia kata, Ustaz, ada orang nak jumpa Ustaz. Seorang budak perempuan duk pegang baby. Dia kata, Ustaz Simat, Ustaz boleh tak tolong bagi nama anak saya? Baru berapa hari lahir ni? Baru berapa hari, kurang seminggu.
Tak ada nama lagi. Tak ada nama Ustaz, tak ada siapa nak bagi nama anak saya. Saya pun tak tahu nak buat nama anak saya, nak buat nama apa. Subhanallah Ustaz Syamad. Dia kata, Ustaz, waktu saya lahir Ustaz, saya lelok seorang-seorang Ustaz. Siapa pun tak main tengok. Mak ayah tak tengok, siapa pun tak tengok. Saya seorang-seorang saya. Pasal apa? Kes dia tentang zina, mengandung, dapat kena tangkap sebagainya, mak ayah tak mau lepas. Ni hang duduklah kat alam tu. Daripada hang duduk di rumah, selagi semua orang duduk main tengok, duduk tanya, perut duduk makin besar, semua orang duduk tanya, baik hang pergi duduk dekat dalam penjara tu, siapa pun tak ambil tahu. Nanti hang keluar penjara, anak tu ikhtiar-ikhtiar lagu mana. Tuan-tuan, tu yang duduk jadi dekat dalam masyarakat kita ni. Dan Ustaz Syamad, takut kita pasal kita ada anak. Kita ada anak-anak tuan-tuan, Ustaz Syamad. Ujian anak-anak kita lah ni tak macam kita dulu tuan-tuan. Kita dulu nakai-nakai, kita tak pi terang mana sangat. Nakai kita ni panjat pokok, curi pelam orang tu tu ya. Ni Syamad, naik basikal, jatuh basikal apa macam tu lah. Tuan-tuan sekalian Syamad. Faham tak? Tapi subhanallah Syamad, anak-anak kita lah ni, salih Syamad, baru ni kes rogol umur berapa ya? Umur 10-12 tahun ya. Ada isteri saya cerita, ada budak sekolah dekat rumah saya kat KL tu, ada budak sekolah rendah yang hantar mesej tu, budak perempuan umur 12 tahun hantar mesej dekat budak lelaki umur 11 tahun ajak zina. Dia kata, budak perempuan tu boleh kata, saya tak main haid lagi, tak apa, tak mengandung dia siap convince budak tu lagi. Nak abang kata subhanallah sampai macam tu. Tuan-tuan, budak ni dia pergi beritahu kat mak dia, tengok ni budak ni ajak apa. Budak tak apa nak cerdik lagi. Dia tahu budak-budak lelaki-lelaki ni umur 11 tahun ni tak mature lagi. tak lagi. Tapi budak ni nak cerita ni situasi yang ada ni tuan-tuan. Saya takut tuan. Kita takut tuan-tuan, kita tak mampu untuk didik anak kita untuk berhadapan dengan suasana keadaan masyarakat yang macam ni. Pedor. Sebab tu saya kata di antara kesilapan kita paling besar tahun ni bagi yang ni kat anak ni. Sungguh tuan. Tuan-tuan setuju kat saya, tuan-tuan tak setuju, aku suka tuan-tuan lah. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, tak pasal apa, kita dulu waktu kita duduk besar, kita duduk dalam keadaan kita pun nak tahu umur 11, 12, 13, 14 ni waktu nak explore. Tuan-tuan tahu tak, dia nak explore, dia nak tahu, dia nak mencari, dia nak tahu maklumat, dia baik explore. Dan waktu tu kita terbatas, kita tak ada maklumat yang nak sampai kat kita. Kita nak cari, tak nak cari, ikhtiar kadang nak cari, nak tahu juga, nak tahu. Memang waktu tu waktu pengembangan, waktu nak berkembang, nak tahu. Subhanallah. Tapi maklumat kita terhad. Lah ni anak-anak kita yang bagi maklumat dia. Kita bagi handphone kat dia, kita bagi macam tolong bayar data dia, tolong pergi beli SIM card dia, tuan-tuan sekalian, boleh beli top up dia. Dan tuan-tuan tiap-tiap malam dia duduk tengok apa yang dia nak tahu, dia boleh cari sendiri. Dia boleh cari. Dan kita bagi benda tu kat dia. Sebab tu subhanallah tuan-tuan, saya Syamad, pakar pun sebut dia umur sampai satu had umur dia tak mampu, dia tak boleh nak handle benda ni. Akhirnya dia sendiri yang rosak. Lepas tu kita duduk gaduh pasal pola anak saya macam ni. Baru ni tuan-tuan, Allah, ada satu keluarga mai jumpa saya, sedih tuan. Saya pun berasa sangat. Kita takut macam mana keadaannya kalau kita diuji macam tu dengan anak-anak. Dia mai tuan-tuan, satu family, isterinya pakai niqab, anak-anak dia nampak soleh-soleh, ketayak atas kepala tuan-tuan. Yang lelaki-lelaki pakai ketayak atas kepala, yang perempuan pakai tudung cantik, isterinya pakai tudung cantik tuan-tuan, pakai niqab lagi. Dia pun pakai serban mai. Dia kata, Ustaz, saya nak mai mengadu kat Ustaz nasihatlah saya lagu-lagu mana, kami sedang diuji dengan ujian yang sangat berat. Dia kata Ustaz Syamad, apa ujian dia? Dia kata, Ustaz, saya Syamad, anak saya ni umur dia waktu tu, anak dia yang kena tangkap dia tuan-tuan umur 17 atau 18 tahun lebih kurang tu. Dia kata anak saya ni duduk di rumah ni Ustaz, baik orang dia, sangat baik. Saya kenal anak saya baik, tak pernah tinggi suara kat saya, tak pernah duk marah kat, kalau saya marah pun dia suruh balik awal, dia balik awal. Dia duduk di rumah saya Ustaz, saya pantau dia. Waktu kecil saya hantar sekolah agama Ustaz, urus sekolah agama apa semua, dia duduk di rumah. Dia bukan jenis orang melewat mata lepak dengan kawan-kawan, tak. Dia jenis duduk di rumah Ustaz Syamad. Dan dia orang anak baik. Saya kata dia anak baik, bukan kata nak angkat anak-anak sendiri. Dia kata tak, tapi memang anak saya tu, saya kenal dia anak baik. Satu hari polis main rumah Ustaz. Pasal apa? Main ambil anak saya. Dia dituduh merogol seorang budak perempuan dekat dalam kampung tu. Ustaz, kami ni macam gelap dunia tu. Mak ni
Salih Ahmad tak tahu nak kata apa. Kami tak sangka anak kami boleh buat semua macam tu. Saya kata ada sabit kesalahan ke dalam kes tuduhan. Ini dah Masjid Ahmad tengah tuduhan, tengah reman Salih Ahmad nak masuk ke mahkamah apa semua. Kata Ustaz ni macam kelam dunia Ustaz, jadi macam ni kat keluarga kami Ustaz, macam mana? Allah tuan-tuan, kita tak tahu. Dia kata setiap kali keluar rumah ni duk rasa macam semua orang duk tengok kita. Tuan-tuan, anak kita boleh jadi qurrata ayun, penyejuk mata kita. Anak kita juga boleh jadi ujian kat kita. Dia bergantung macam mana kita didik dia. Tuan-tuan, kita semua ni, semua termasuk saya sekali, kita biasa buat silap dalam hidup kita tuan-tuan. Kita waktu muda-muda kita bukan macam ni. Kita mula duk main masjid, kita dah tua dah. Kita dah mula main masjid ni, kita dah berumur dah. Kita dah masuk 40, kita mula main masjid. Dan kita kenal agama ni waktu umur kita dah 40. Faham tak ni Mas Ahmad? Dulu-dulu waktu kita muda-muda tuan-tuan, kita lara, kita main, kita seronok, kita pernah buat silap. Ada di kalangan kita pernah minum arak, ada pernah di kalangan kita pergi disco, ada pun kita buat benda-benda maksiat. Ada di kalangan kita pernah berzina, kita buat benda-benda besar-besar dulu ni. Itu silap yang kita buat. Tuan-tuan Salih Ahmad. Tapi lah ni kita dah tahu dah yang kita dulu kita buat silap. Dan kalau kita boleh, kita nak patah balik time tu, kita tak mau buat benda yang kita buat tu. Pasal kesan dia kita duk bersalah ni. Tuan-tuan tengok anak-anak kita tak mau pandang muka kita. Kita tengok tuan-tuan sekalian Ustaz Ismail, anak-anak kita kadang cakap kasar dengan kita. Kita dulu pernah buat benda yang sama, kita cakap kasar dengan mak kita. Kita duk rasa macam ni yang duk jadi kat aku ni, adakah ini balasan daripada aku duk buat kat mak ayah aku dulu ni? Tuan-tuan, kita duk buat mak ayah kita teriak dulu. Kita keluar malam-malam, mak kita susah hati. Lah ni anak kita duk keluar malam-malam, kita susah hati. Ayah kita pernah teriak kita tengah malam tuan-tuan. Ayah ni dia bukan jenis bercakap kan. Ayah ni kadang-kadang dia bukan jenis bercakap, bukan jenis tengki, bukan jenis marah. Tuan-tuan, ayah ni tak tunjuk expression yang dia susah hati. Kita ayah kita tahu lah tuan-tuan. Nah, kita susah hati apa semua. Mak ni jenis teriak depan anak. Mak ni dia boleh teriak depan anak. Anak tu dia mak ni boleh bercakap dengan anak, boleh lembut dengan anak, boleh teriak depan anak. Anak boleh berasa dengan mak, tapi ayah punya teriak anak tak pernah nampak. Betul tak ni? Ayah sampai dia teriak, anak tak pernah nampak. Malam-malam ayah akan bangkit, dia teriak seorang-seorang tuan-tuan. Dulu ayah kita pernah teriak seorang-seorang pasal kita. Lah ni kita teriak pasal anak kita. Waktu tu kita duk fikir apa? Apakah yang duk jadi kat aku lah ni ini balasan daripada apa yang aku duk buat kat keluarga aku dulu ni? Tahu tak ni? Kita duk bagi mak ayah kita susah hati, duk bagi kita mak ayah kita sakit hati, kita duk goreh hati mak ayah kita duk toreh hati mak ayah kita. Lah ni anak kita duk toreh hati kita, mak duk goreh hati kita, anak-anak kita duk buat kita teriak. Tuan-tuan, kita pernah buat mistake tu, kita pernah buat silap tu. Tuan-tuan, jangan buat anak kita ulang mistake yang sama yang kita buat dulu. Tuan-tuan faham tak? Kita tahu kita pernah buat silap. Jangan bagi anak kita ulang silap sama. Kita tahu dulu kita pernah buat silap, jangan bagi anak kita ulang silap yang sama. Tapi anak kita memberontak, dia kata ayah kongkong dia, ayah tak bagi dia, macam orang lain semua dapat handphone, dia tak dapat handphone. Orang dapat motor, dia tak dapat motor. Orang lain dapat bebas tu, dia tak dapat bebas. Kurung dia dekat madrasah, kata tak dekat sekolah agama apa semua. Orang lain dapat nikmat macam-macam, dia tak dapat. Dia tak faham apa yang kita nak kat dia. Kita duk pedar dia pasal kita tak mau dia ulang sama mistake yang sama macam kita buat dulu. Tapi pedarlah tuan-tuan, pedarlah. Sebab apa? Sebab ujian dia lebih besar lagi daripada ujian kita dulu ni. Kita yang masyarakat tak teramana dulu ni, environment tak teramana dulu ni pun kita boleh rosak. Anak kita ni jauh lebih boleh rosak lagi daripada kita dulu. Sebab tu kita jaga dia pedarlah tuan-tuan, pedarlah. Dia lah ni mungkin dia tak suka kat kita, nampak kita kongkong dia. Tapi satu hari dia akan terima kasih kat kita. Jangan tuan-tuan dia ikut sangat. No, Ustaz Ahmad ikut. Apalah dia tak suka nak buat macam mana, bagi je kat dia apa dia nak. Akhirnya tuan-tuan kita sendiri yang menyesal. Tuan-tuan faham tak ni Ustaz Ahmad? Benda tu duduk kat tangan kita. Pedarlah takat-takat mana kita boleh pedar. Nabi SAW kata apa? Anak-anak kita ni dilahirkan di fitrah putih. Kita lah corak dia, nak corak dia lagu mana. Tuan-tuan, bukan masyarakat corak, kita ni corak. Maksud saya